pergi ke Pasar Borong, jom ke Temburong. Kita bersama dengan rakan kita Siti Izzawati Abdul Majid. Assalamualaikum dan apa kabarnya, Nek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya kita ni membuat janji ni memakai warna yang sama ni. Quote sebenarnya pirasat tetua semalam pun baik tak kali menggunakan warna biru ni. Rupanya rakan berdua pun menggunakan baju berwarna biru. Namun warna ni juga sebenarnya memainkan peranan yang begitu penting untuk menceriakan hari-hari kita ni. Betul sekali ya. Dan di samping itu juga kita mengharapkan ia turut menimbulkan rasa keceriaan kepada para penonton kita ni pagi ni ya. Kalau tadi ni Izam, rakan-rakan daerah Belait dan juga Tutong ada berkongsi lokasi ataupun tempat yang selalunya dikunjungi oleh masyarakat setempat di daerah mereka untuk mendapatkan jenis sarapan, jenis-jenis kuih. Kalau di daerah Temburong, saya pasti tempatnya adalah di kawasan tamu. Mungkin dapat dijelaskan lagi ni. Betul, tepat sekali. Jadi memang selalunya kalau orang ramai berkunjung setiap hari Jumaat dan selalunya setiap hujung minggu ramai yang berkunjung ke tamu Pekan Bangar kerana di sana macam-macam ataupun berbagai jenis kuih-muih yang dijual, walaupun di daerah-daerah lain ada yang menjual seperti pulut panggang dan di daerah Temburong juga sebenarnya ada yang menjual pulut panggang kerana seperti yang kita ni maklum setiap orang lain caranya ataupun mungkin lain resepi yang digunakan. Kalau di daerah Temburong juga terkenal dengan pulut panggang dan juga calak lambai yang sering menjadi apa ni kata orang yang sering menjadi kecarian orang ramai kalau berkunjung ke tamu Pekan Bangar di daerah Temburong. Mungkin kerana juga air tangan pengusaha atua sebab itu juga barangkali apa ni jenis kuih tersebut dicari oleh masyarakat setempat. Tapi sebelum itu ada yang bertanya ni, macam mananya usul ataupun rupa bentuk calak lambai ni, calak rambai calak lambai Sebenarnya kalau kata ni calak lambai ni memang menjadi kesukaan orang ramai memang kalau kita ni melihat dari segi bentuk pada masa ni ianya dapat dipelbagai mengikut acuan yang digunakan oleh pengusaha tersebut. Jadi calak lambai tu maksudnya tu adakah yang berinti di atasnya ataupun hanya ia seperti bingka rasanya? Seperti bingka tetapi berbentuk kerana ianya dimasak menggunakan calak daripada tembaga ke tu. Betul ke tu? Betul, tepat sekali. Dan di atasnya ada inti daging dan juga ada cili potong yang disediakan di atasnya mungkin untuk menarik ataupun untuk perhiasan untuk calak lambai tersebut. Kalau dari segi warna, ada barangkali warnanya pelbagai, kuning, hijau mungkin, bagaimana? Selalunya kuning yang dapat kita lihat dan menjadi kegemaran orang ramai itu ianya dikekalkan keaslian warnanya tu sampai ni masih lagi berwarna kuning. Tapi kalau saya kan berkesempatan seawal pagi beberapa kali ke daerah Temburong, jadi singgah ke tamu tu, tamu Temburong tu, yang saya cari lapat sebenarnya kerana ada dijual lapat yang matah, yang orang kata ni, and lapat yang sudah dikukus tu, lapat kosong dan juga lapat berinti udang galah. Jadi itu antara yang dicari sebab kita ni tahu di sana agaknya ada di Temburong tu. Baik, untuk bahan kita ni pagi ini dari daerah Temburong, kita akan serahkan dulu bersama dengan Izzawati. Silakan. Ya, terima kasih Dini dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan habis kita menyaksikan siaran lintas langsung Rampai Pagi dari daerah Temburong. Ya Auda, alhamdulillah dipertemukan kita lagi pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan kita akan sentiasa diberikan kesihatan dan juga apapun perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingin kita maklumkan juga kepada habis kita keadaan cuaca di daerah Temburong pada ketika ini mendung walaupun seawal pagi tadi hujan, jadi sentiasalah meningkatkan kewaspadaan walau di mana juga habis kita berada.
Ya, Audu, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin kita maklumkan mengenai dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 Jun 2022 bertempat di Bilik Persidangan Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam bermula pada jam 9 pagi hingga 2 petang. Jadi kepada bis kita yang telah pun memenuhi syarat untuk menderma darah, jangan lupa untuk menyertai kempen derma darah yang akan diadakan esok. Mudah-mudahan derma yang bis kita dermakan akan dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat membalaskan kebaikan dan jasa bis kita. Jadi sama-samalah kita menyertai kempen derma darah yang akan diadakan pada esok Sabtu 25 Jun 2022 bermula pada jam 9 pagi hingga 2 petang. Ya, Audu, untuk seterusnya, apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Siti Ramizah mengenai dengan program Muratal Al-Quran. Kita saksikan bersama. Al-Quran adalah kitabullah yang terakhir telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan sikap mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala dan ia adalah senjata yang paling mujarab yang melimpah ruah, umpama mata air yang tidak mungkin akan kering kerana di dalamnya penuh dengan nur hidayah, rahmat dan zikir. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Mengamalkan dan membaca Al-Quran mempunyai kebaikan dan kelebihan yang amat sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Al-Quran boleh diumpamakan sebagai penunjuk arah kepada manusia agar menuju ke arah kebaikan dan sebenarnya lebih daripada itu. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis tersebut menjelaskan kepada kita sebagai umat Islam, kehidupan di dunia hanya sementara dan hidup di dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan kitabullah iaitu kitab suci Al-Quran, kita sangat beruntung kerana dengan hanya membaca Al-Quran, ia dapat memberikan syafaat kepada kita di hari pembalasan nanti, iaitu di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pendapat saya, kebaikan membaca Al-Quran, ia akan mendekatkan kita lebih dekat kepada Allah. Dengan mendalami Al-Quran, kita akan mengenal macam bagaimana pemahaman Al-Quran sendiri. Dengan membacanya, dengan membaca tafsirannya, kita akan lebih dekat kepada Al-Quran kerana kita mengenali secara lebih mendalam lagi dengan Al-Quran. Di negara kita, negara Brunei Darussalam, khususnya di daerah Temburong, juga tidak ketinggalan dalam sama-sama mengimarahkan acara keagamaan di beberapa kampung. Penglibatan yang cukup ketara tidak hanya bagi warga emas, namun juga termasuk di golongan para belia kitani. Dengan acara keagamaan yang diselenggarakan baru-baru ini, seringkali menjadi harapan agar para peserta yang mengikuti pertandingan muratal dan hafazan Al-Quran ini tidak akan berhenti berusaha dalam memperelokkan lagi bacaan dan hafazan Al-Quran mereka. Bagi pendapat saya, selain kita ni dapat pahala, kita ni dapat melancarkan lagi bacaan kita ni kalau mengikuti peraduan ni, sama menambah ilmu, pengetahuan
di kalangan saudara-saudara baru lah. Jadi mungkin Puan dapat berikan harapan kepada orang ramai tentang membaca Al-Quran. Harapan saya ialah kepada saudara-saudara baru supaya dapat berlumba-lumbalah mengikuti belajar membaca Al-Quran ini. Ia baik untuk kita ni meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai Al-Quran. Marilah kita sama-sama menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita hari ini dan sampai bila-bila. Apabila kita sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan peraturan dalam kehidupan kita, pasti kita tidak akan tersesat dan sentiasa mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran juga adalah merupakan satu senjata yang paling berkesan untuk membersihkan jiwa dan meneranginya serta turut menyinarkannya.